kita orang dikacau di studio kita orang sendiri, which is di sini. Kenapa gelap? Kita ni nak cerita seram tau kawan-kawan. Kalau kita ketawa macam ni, tak jadi seram kawan-kawan. Hari tengah busy main phone, tiba-tiba dengar bunyi guli jatuh. Ada benda yang nak sangat dengan Echa. Bendanya besar, hitam, Oh, ini dan rambut dia panjang. Echa sampai takut nak tidur sebab Echa tak boleh bernafas dan tidur. Memang Echa kena hempak. This is my culture. I do what I do. Think it's a fashion. I am what I am. We the pretty young things. We are the fashion. We don't want no heroes. We don't want no heroes. We're the generation. So sick of labels. We don't want no heroes. We don't want no heroes. We don't want no heroes. Hi guys, Welcome back to Cedok Channel. Alright guys, so seperti yang dijanjikan, sebelum ni kita orang pernah cakap yang kita orang pernah dikacau dekat Bali kan. Dan ada satu lagi cerita di mana kita orang dikacau di studio kita orang sendiri, which is di sini. Tapi hari ni kami semua memberanikan diri untuk membuka cerita pada korang. Okay, tapi korang bagi kita orang nak share lah dekat korang macam apa yang pernah terjadi, sebab setiap studio yang kita orang pergi pun ada daripada awal. Daripada sebelum ni pun ada yang cakap cerita lah, tapi Echa ambil keputusan untuk tak bercerita sebab benda terlalu baru dan kita orang masih dalam keadaan yang orang kata macam tak biasa lagi dalam keadaan yang takut tu. So Echa sebelum ni ambil keputusan untuk diam diri dulu. Okay, so guys, kita nak mulakan cerita kita dalam kiraan 3, 2, 1. Okay. So cerita untuk cerita studio, kita akan cerita daripada kenapa kita macam berpidato. Aku tak pandai lah nak start cerita. Kenapa gelap? Kita ni nak cerita seram tau kawan-kawan. Kalau kita ketawa macam ni, tak jadi seram kawan-kawan. Kenapa gelap? Dah. So, dalam kiraan 3, 2, 1. Okay, cerita pertama. Kawan-kawan. Okay, cerita pertama berlaku di studio lama kita orang, which is dekat Selayang. Korang akan tanya kenapa nak kena cerita pasal benda lama. Ada yang dah dengar cerita ni, tapi sebenarnya cerita ni berkait, okay? So korang kita orang akan bercerita benda ni daripada permulaan sampai ke sekarang. Betul. So untuk dekat Selayang ni, semua orang tahu studio Selayang ni adalah studio pertama Cekidot, di mana kita orang baru saja menapak ke KL. So masa duduk dekat cerita je tengok aku. Masa dekat studio lama, Echa memang tinggal sorang-sorang. Memang bilik tu ada memang 2 bilik dan kita orang dudukkan rumah tu memang betul-betul studio. Cuma Echa tinggal di bilik Amri dengan Zalul. Kenapa sangat? Dia ni tangan gelas dan cubit apa? Supaya sakit. Aku cubit di sini. Tahu tak tahu aku try hard tu berhenti gelap. Dia nak siap. Kita cerita. Sebab tu kita orang ni tak boleh buat stand tu tau guys. Dah, Linda masuk. Ya. Ingat sikit. So, memang masa duduk dekat rumah tu, first environment, Echa tak tahulah kalau kata Amri dengan Zarul rasa ke tak environment rumah tu. Echa memang rasa macam something yang aneh. But Echa kuatkan diri sebab Echa tahu Echa akan duduk situ lama dan Echa akan duduk seorang. Dan ini memang tempat tinggal Echa tak ada pilihan lain. So Echa memang tinggal dekat situ sendiri. Minggu pertama, Echa okey, tak ada masalah. Minggu 2, Echa okey, tak ada masalah. Dan masuk minggu ketiga, Echa memang dia tidur lambat. So
Bila Echa tidur lambat, Echa tengah baring, Echa dia bila duduk rumah seorang, Echa tak akan tutup pintu tau. So bila Echa baring tengah busy main phone, tiba-tiba dengar bunyi guli jatuh. Sangat jelas. Tapi Echa buat bodoh dulu. Lepas tu berapa minit kemudian dengar lagi sekali bunyi guli jatuh. Cuma Echa punya perangai is Echa kalau ada benda-benda macam itu, Echa suka tegur. Maksudnya macam, Siapa tu? lebih kurang macam itulah. Kalau betul engkau, jangan kacau aku, sebab aku tak kacau kau. Aku duduk kat rumah ni pun tak ada pilihan sebab aku baru sampai KL. Echa memang jenis yang akan bercakap sendiri kalau kata Echa dalam ketakutan. So benda tu hilang tapi badan Echa akan jadi meremang satu badan. So benda berlarutan. Setiap malam akan dengar bunyi guli. Kadang-kadang berselang dengan bunyi orang tarik almari. Siapa yang tarik kerusi yang gereng itu sampai pukul 2 pagi. Itu memang atas bunyi guduk. Itu normal. Tapi fikir-fikir balik, takkan orang atas berlari pukul 2-3 pagi. Husnuzon jugalah, orang atas agaknya ada budak-budak. Tapi memang akan dengar, setiap malam Echa akan dengar. Sampai satu tahap ada satu hari ni dia dah tak ada gangguan tau. Tapi lepas azan subuh, Echa rasa meremang yang betul-betul meremang yang tak nak turun-turun. Sampai kan Echa macam selalu kalau meremang 45 minit je lah. Tapi kali ni dia meremang sampai terbit fajar, sampai dah jumpa matahari. Sampai kan Echa beritahu Zarul, Echa tak boleh duduk dalam rumah tu. Pagi tu juga Echa tinggalkan handphone Echa satu, Echa buka ayat Quran, Echa terus naik rumah Zarul. Maksudnya rumah Zarul masa tu duduk dengan Abang Syah. Echa duduk kat rumah diorang, Echa tak nak turun. Lama gila Echa tinggalkan rumah tu daripada pagi, lepas maghrib baru Echa masuk rumah. Tapi problem dia tak cerita kat kita orang guys. Dia datang tu, dia tiba-tiba cakap Zarul dengan kawan korang. Kita orang macam kenapa ada perompak ke apa ke? Dia tak cerita langsung apa pun. Korang faham lah ada bintang. Orang tak faham. Tak faham. So lepas dah okey sikit baru Echa cerita dengan Amri Zarul. Tapi masa tu Amri Zarul mungkin dia tak nak Echa takut. Diorang cuba positifkan Echa, usul-usulkan Echa, tak apalah perasaan kau je. Sebab kenapa kita orang tak nak kita orang selalunya tak nak buat dia risau. Sebab sejujurnya masa awal-awal kita masuk studio tu, kita orang pertama yang dikacau kat situ. Tapi kita orang tak beritahu dengan Echa. Sebab dekat Echa, kalau kita bawa ke Echa, beritahu Echa yang akan duduk situ seorang. Masa tu Maksum belum ada tau time ni. So masa kita orang tengah mengecat, kita orang tengah mengecat studio tu lah, mengecat kali yang sama lah, warna merah masa tu. Lepas tu tengah pukul 4 pagi tu lebih kurang lah. 4 pagi macam tu, tiba-tiba kita orang tak ada buka kipas ke apa ke, tingkap ke apa, tak ada. Tiba-tiba dengar orang tutup pintu dengan begitu kuat sekali. Macam tutup pintu, dia ketak pintu. Itu Zarul dengan Amri macam Pandai Echa dia. Saya siap jengah tengok. Lepas tu teruskan mengecek. Tapi dalam hati kita orang, itu adalah permulaan kita orang dikacau dan kita orang tak beritahu Echa langsung. Echa masa tu kat mana? Masa tu aku belum sampai JB, lagi. kita orang yang siap kat rumah. Orang kata hujung-hujung masa aku tinggal nak masuk rumah sana je. Masa rumah tu dah siap dah. So lepas daripada tu Echa macam okey lah, benda tu dia tak ganggu, tapi dia tak ganggu sekejap je. Lepas tu gangguan tu berlarutan. Cuba korang bayangkan pukul 4 pagi, rumah apartmen tingkat 7 yang kita tahu dekat luar tu memang tak ada balcony, tak ada apa. Tiba-tiba dekat tingkap tu korang akan dengar bunyi gini lah. Bunyi dia halus je, tapi masalahnya memang dengar setiap malam. Tapi Echa buat bodoh sebab Echa macam
lantak engkau lah, engkau asyik kacau aku je, ujung-ujung aku keluar pun aku duduk juga kat sini. Echa jadi macam tu. Sampai kadang-kadang Echa lawan perasaan takut Echa tu, Echa cakap seorang-seorang kat rumah tu dengan keadaan marah dan kuat, macam orang tengah marah. Dan benda tu akan reda. Lepas tu okey, esok jadi balik. Benda tu kerap berlaku. Sampailah satu hari yang kita nak pergi Jepun tu pun sebenarnya malam tu pun aku kena kacau. That's why malam tu aku tak tidur sebenarnya. Sebab engkau tak ada kat dalam bilik. Engkau tidur dekat bilik yang lain satu. Bilik tetamu. Tapi kena kacau juga. Oh, aku dengan Ika dengan dia kat bilik tetamu. Aku sepatutnya tidur seorang. Tapi malam tu aku kena lagi kacau. Tapi kali ni dia ketuk kuat sikit. Aku tu macam sudah. Buka lampu, buka ni, aku duduk kat atas sofa lama nak sampai Ika pun keluar. Nak pergi Jepun kot. Aku rasa bawa laku. Bawa laku. Semalam tu kita orang terlampau happy sangat. Biasalah. Betul. Bila dah ramai-ramai happy sangat Kau kan. ni punca, kau happy je semua kena kacau. Aku lagi. Betul. Sebab tak ingat happy masa tu. Sebab kita tanya saya pun nak packing barang. Tu orang kata gangguan tu sampai ke situ, sampailah Echa memang dah tak sanggup. Echa call mak Echa sebab Echa daripada dulu apa-apa hal memang banyak cerita dengan mak. Echa cakap dengan mak, Echa kakak kena kacau. Kakak tak boleh tidur, memang setiap malam kacau. Kadang-kadang Echa cerita sampai nangis sebab kita tengah lawan dengan emosi kita tau. Lepas tu mak Echa ikhtiar buat daripada jauh jumpa ustaz. Dan ustaz tu cakap benda tak ada apa-apa, mungkin memang ada dekat situ dah lama, cuma kita ni yang baru masuk dia tak dapat terima. Okay lah. So ustaz cuma cakap minta tolong azankan setiap penjuru. Tapi Echa still diam sebab Echa tak beritahu Amni dengan Zarul. Echa tengah fikir siapa yang nak azankan 4 penjuru kalau bukan diorang berdua ni. Echa diam, lama Echa diam. Even nak minta tolong abang pun Echa masa tu macam tak nak susahkan siapa-siapa. So Echa diam. Bila agaknya mungkin ustaz dah tolong buat daripada jauh, so gangguan tu dah tak ada. Gangguan tu dah tak ada. Sampailah satu hari tu sampailah Mak Amri datang. Mak Amri datang dan PKP. Mak Amri dengan Echa kat rumah, gangguan tu terus dah tak ada. Gangguan tu terus dah tak ada. Echa pun happy lah, okey. Tapi gangguan tu datang balik bila Mak Amri balik JB. So nampak kat sini dia tak boleh biar Echa seorang. Betul. Bila Echa seorang, benda tu akan datang. So sampailah Zarul pergi dari rumah Pak Cu. Dan Pak Cu tanya rumah tu okey ke tak. Ada ke? Sebab Pak Cu ada nampak ada rasa benda tak elok kat dalam tu. Sebab kita manusia ada Tapi yang Echa tak cerita apa-apa pun kat Pak Cu. tak, masa tu Echa tak ada. Masa tu Pak Cu cuma sampaikan kat Zarul. Dia macam Sebab tiba-tiba dia tanya. Echa tak cerita. Sampailah Pak Cu cerita. Cerita macam mana Pak Cu cerita, Pak Cu tanya tu. Saya ingat Pak Cu cakap siapa yang dekat studio tu. Mula dia tanya studio okey ke tak. Cakap okey je, kenapa? Cakap Echa okey ke tak. Cakap okey je, kenapa? Cakap sebenarnya ada satu orang ada benda yang nak sangat dengan Echa. Maksudnya dia memang sentiasa ada dengan Echa dekat situ. Dia memang ada dekat situ, dekat rumah tu. Bendanya besar, hitam, dan rambut dia panjang. Dia cakap macam tu lah. So bila dengar tu meramang jugalah saya punya satu badan kan. Sebab Zarul dengan Amri dah kena apa semua kan. Start je daripada dia cerita tu, saya dah tahu pasal benda tu. Bila saya dah tahu, ceritalah benda tu mengacau pula kat saya. Selain daripada kita orang, kawan kita orang Zu dan juga kakak Zarul ada bawa anak. Kakak Zarul ada bawa anak dia tidur kat bawah tu, tumpang. Rumah abang tu tingkat 9, studio tu tingkat 7. So tiba-tiba bila benda tu mengacau, dia buka pintu tau. Dia buka pintu. Lepas tu kakak Zarul cakap, kau jangan kacau aku. Tapi dia macam positifkan diri dia. Dia rasa macam mungkin benda ni, pintu ni yang terbuka. Dia tutup pintu, dia ketat, betul-betul ketat. Dia cakap kalau lagi sekali terbuka, maksudnya kau memang betul-betul ada. Terbuka, dia angkut anak dia semua, barang-barang semua tinggal dia naik atas tu. Setelah daripada tu sis
kita panggil dia Sis Nadia, panggil Kak Zarul. Sis Nadia tak nak pergi ke rumah tu lagi, walau apa pun dia takkan jejak kaki ke rumah tu. Sebab sebenarnya kata tinggal dia dengar part bunyi buli tu. Dia pun dengar juga. Maksudnya bila orang baru datang, orang baru akan dengar, akan dengar apa yang Echa rasa, Echa dengar. So dia akan sekacau setiap kali orang baru yang bukan duduk kat dalam rumah tu. Itu Sis Nadia. Lepas tu Zarul kena masa pagi raya. Raya pertama petang. Yes. Mungkin ada yang dah pernah dengar cerita ni, tapi saya akan cerita juga sebab kita nak synchronizekan pada cerita akan datang. Okay. So bila saya dah tak percaya tu, saya cakap dengan Abi macam, ya ke Echa ni? Sampai dia kata dia kena hempap lah. Dia kena dia tak boleh bernafas dah. Kadang-kadang rasa macam betul ke Echa ni? Tak percaya tau. Sebab kita orang rasa macam benda tu ngacau macam tu je mungkin lah. Tapi sampai empat-empat pun tak percaya. Sampai pagi raya ni, petang raya tengah hari, saya nak Echa balik JB. Yang ada kat situ saya, Mak Amri dan juga Amri pergi beli barang. Lepas tu saya dengar lah dia keluar tu. Lepas tu saya tidur dekat katil Echa. Katil Echa tu queen tau. So bila saya tidur tu saya menghadap ke dinding. Lepas tu tiba-tiba bila saya nak tidur tu, saya rasa dekat belakang saya tu ada orang baring. Kita kan rasa kan bila kita duduk katil queen, tiba-tiba kat belakang tu macam dalam gila tau. Lepas tu saya macam diam. Kita biar lagi sekali, dia baring lagi. Macam tilam tu ke dalam lagi tau. So saya cakap, dalam kiraan 3 saya akan toleh. So waktu tu siang, saya berani lah. So saya toleh 1, 2, 3, pam. Tak ada orang guys. Kosong. Amri memang tak ada. Mak Amri ada tapi kat luar. So masa saya toleh tu tak ada, badan saya terus meremang. Lepas tu yang tu start daripada tu saya dah percaya semua cerita dia. Semua yang dia pernah cerita kat kita orang, yang dia kena hempap, kena apa semua, memang saya percaya. Yang kau kena hempap tu sampai macam mana? Kenapa aku tak cerita tu macam ni tau. Cerita dah lama, macam banyak sikit. Amri pun ada kena kacau juga. So masa tu Echa tak ada. Yang ada dekat rumah tu is Mak Siti, anak buah Amri dengan Zarul, and ada lagi 2 kawan diorang, which is Aaron dengan Zubair. Datang tak ada. Okay. Aaron dengan Zubair, diorang datang kat situ and just datang untuk tengok movie semua. Yang tu kau cerita kau tak tahu. So time tu tak silap, bukan raya tu lah. Ke raya kan? Ada raya, dah time tu raya. Itu lepas Zarul lah. Ada raya lepas Zarul lah. kita. So Echa tadi tu balik JB. So kita orang macam like saya, Aaron, Zubair, Zarul dengan lagi seorang siapa? Kamarul Fakrul. So kita orang plan ni tak ada pun nak stay over. So macam like kita nak makan. So Zubair datang masak makan. Lepas tu diorang habis settle ni, dia biasa lah pada lepak, dah tengok dah semua sembang. Lepas tu tiba-tiba macam stay je lah, esok je balik kan. So boleh lah breakfast sekali. Jadi malam tu kita decide nak tengok movie. So movie tu yang hari tu ada macam viral kejap. Pasal apa, dekat mana tu? Istanbul. Tajuk cerita tu Si Chin. Korang mesti pernah dengar benda tu. Tajuk dia Si Chin tak silap. So yang itu yang macam pun saya cakap dan good. Sebab kita orang, sebab Abi tak tahu cerita tu, tapi pernah nampak lah benda tu, orang macam ramai post dekat IG. So kita tengok lah. So nak bentang tutu dekat depan TV, and then bila tengok tu gelap sebab nak dapatkan mood seram tu. And then si Zubair time tu rasanya dah tidur awal. So tinggal Amri, Zarul tengah edit video dekat tepi kita orang sambil tengok cerita tu. Si Fakrul dekat sofa, Amri, Zarul dengan Aaron dekat bawah. So kita orang macam layan lah tengok cerita, layan. Tiba-tiba pintu bergerak macam tu. Semua macam terdiam semua terdiam. Terus tengok dekat pintu bilik Echa. And then si Zubair tiba-tiba terus keluar daripada bilik. Dia cakap, kau dengar tak macam apa? Macam mana tak perasan tau. Tapi si Aaron macam pandang ni, dia tolak. Dia kata, kau dengar, kau dengar 2 kali tau, bukan sekali, 2 kali.
So bila kita orang dengar benda tu, si Aaron dengan si Zubek dah keluar lari keluar. Si Zarul pun dengar juga sebab tengah buat edit video. Tengah bunyi apa? Bunyi pintu tu. Oh. Itu. Dia tak tertutup tapi dia bergerak. Pintu siapa? Echa. Sebab Memang bilik Echa. sebab Zubek tidur buka pintu dia pun takut sebab gelap. Awal-awal dia tutup. Tapi pintu tu yang terbuka. Yes, betul. Masa dia tutup tu tak rapat lah. Tak rapat. Dia rapat sebab bilik Echa dia kalau tak tekan betul kan. Dia tak bunyi tak. Benda tu akan auto terbuka. So bila terbuka tu si Zubek keluar lari. And then dia pun tak jadilah nak tidur dekat dalam tu. Maksudnya macam tak jadi nak tidur terus sebab takut. So kita cakap buka lampu kan. So dia buka lampu rain. And then si Aaron ni pun tak boleh nak tidur sebabkan takut dengan benda tu sampailah subuh. So itu je lah cerita dia yang kita orang alami pasal pintu tu. Sebab pintu tu daripada awal-awal Azharul dengan Amir check rumah pun pintu juga. Amir rasa benda ni memang suka main pintu. Sebab benda tu je yang menarik pada perhatian dia kot. Betul. Kalau perasan setiap plot cerita, pintu tu memang akan ada. Cuma Pak Echa dah macam mana. Sebenarnya ada je cerita pintu tu dah biasa dah. Cuma Echa malas nak tekankan cerita pintu tu sebab bagi Echa itu dah biasa kat rumah tu. Kalau kata Echa yang kena lah. Tapi dia orang memang kena mesti pintu. Masa Amri masa PKP kan, time tu sahur tak silap. Masa tengah tolong Mak Siti masak kat dapur tau. Nak prepare untuk sahur. Tiba-tiba dengar bunyi dekat luar kaca pecah. Ada. Kaca pecah macam banyak kali tau. Ada tak benda pecahnya? Lepas tu bila aku tanya Mak dengar tak? Mak cakap, biasa dengar selalu. Lepas tu aku cakap, apa benda tu Mak? India tu gaduh sebab PKP lama sangat lockdown. Tapi Mak Siti memang betul-betul snuzon. Dia selalu cakap India bawah tu selalu gaduh dik. Tapi tiap-tiap hari kaca pecah tu tak masalah. Cuma mungkin Mak Siti orang dia kata mungkin kalau kata dia dapat rasa pun dia tak nak takutkan yang lain. So dia simpan cerita tu. So bila Amir tanya, orang depan tu selalu gaduh macam tu. Tapi itulah. Kau kalau duduk rumah tu aku tak rumah tu. So bila sekejap je Terbuka je lah. Maksud sebab dia tidur bilik tu. Bilik yang Mak selalu duduk tu okey je. Oh, masa tu tidur di tengah tu. Okey, yang masa Echa kena gangguan tu, itu termasuk dia kan. Selalunya orang akan cakap 4 ni malam, tapi tak. Sebenarnya bila masa orang kata kita tidur petang pun, bila waktu petang Zohor ke Asar tu pun sebenarnya waktu tidur yang tak bagus. Dan macam itu Echa kena empak. Dia kena empak yang macam sampai satu tahap Echa sampai takut nak tidur sebab Echa tak boleh bernafas dan tidur. Memang Echa kena hempak. Echa sedar, Echa dah bangun, tapi mata Echa tak boleh buka, mulut Echa tak boleh bercakap, badan semua keras. Lepas tu bulu roma memang meremang, seremang-remangnya. So masa setiap kali Echa kena hempak, Echa cuma berharap Echa boleh bercakap je. Masa kena empak, Echa sebut nama Allah tapi bibir Echa tak boleh buka. Dia macam ibarat macam faham tak? Kau nak cakap cuba cakap Allah tapi mulut tu tutup. Macam mimpi, tak yes. tolong. Allah. Macam itulah. So Echa akan berlawan dengan benda gitu dalam masa mungkin 1 minit lebih untuk Echa sampai. Echa satu je. Bila Echa punya jari dah boleh gerak, Echa dah boleh sebut Allah. Lidah Echa dah boleh sebut satu perkataan Allah tu, maksudnya Echa dah boleh, Echa dah terlepas. So setiap malam, mungkin 2 hari sekali Echa memang akan kena hempap dengan makhluk ni. Mungkin dia pun dah give up agaknya kacau Echa. Echa kena tu masa awal-awal je lah, awal-awal PKP. Sebab lepas PKP tu Echa dah kurang kena kacau, tapi dia kacau orang luar selain daripada Echa. Cuma yang masa Echa kena kacau tu, Echa cuma cakap sambil menangis, cukup, jangan kacau aku. Aku datang KL nak cari duit, nak cari makan. Aku duduk rumah ni berbayar. Kalau aku tak duduk sini, mana aku nak duduk?
Ica jenis Ica memang daripada dulu kalau Ica kena gangguan, Ica akan bercakap. Ica seolah-olah macam Ica nak dia faham kenapa Ica kat sini, kenapa Ica bukan nak melawan, Ica bukan nak halau. Kalau kata kau nak duduk, kau duduk sini, aku duduk sini, kita jaga sama-sama. So mungkin start daripada tu, dia memang ada dekat dalam bilik Ica, cuma dia tak kacau Ica. Cuma siapa yang masuk bilik Ica akan kena kacau. Yang masuk bilik aku je yang kena kacau. Rumah kat bilik Isha So apa nak tumpang bilik tidur bilik kau kadang. So far macam tak ada kena apa-apa lah. Tapi bila dapat tahu tu, kita dapat rasa lah maybe terlalu overthinking ke kan. So every time kalau masuk tu macam mata tu macam tengok sana, tengok sini. Lepas tu kalau masuk toilet, tumpang toilet Isha ke apa, cepat-cepat nak keluar. Mungkin masa tu Ica rasa Ica dengan dia dah macam berkawan kat dalam bilik tu. So siapa saja yang masuk bilik dia, sama ada tanpa pengetahuan Ica ataupun mungkin dia yang tak suka, dia akan kacau. So as tu Pak Cu cakap, dekat bilik tengah tak ada pun. Tak ada, memang kat dia bilik memang Ica. kat bilik depan tu je. Tapi kalau seseorang kat tingkat 7 tu kan, memang kan dia rasa vibe lain. Tak ada lain kan. Sebab Vibe kita dia orang tak macam dekat tingkat 9. betul. So far bagi Ica, gangguan tu Ica tak kisah sangat sebab ujung-ujung dia dengan Ica mungkin dah kawan. Cuma masa Ica nak keluar rumah tu, Ica tak tahulah kenapa Ica jadi macam tak tentu Fana. Ica sikit nak datang. Ica banyaklah pegang kat Fana, nak kemas lah apalah. Tapi sebenarnya Ica sayang tinggal rumah tu. Macam bedah kawan pula. Betul. Macam Ica memang dah rapat. Macam tu. Sebab Ica duduk dengan dia berdua dah lama. So apa-apa Ica gaduh memang dengan dia. Walaupun Ica tak nampak bentuk macam mana Ica gaduh dengan dia. So masa the last day 15 hari bulan 10 PKP 2.0. Tapi Ica pergi juga ke sana. Masa tu Maksum dekat toilet kot, Ica lupalah. Ica berduduk, Ica nangis senangis-nangisnya. Ica tak tahu kenapa perasaan sedih tu memang melilit tak isak-isak. Sampai Ica dengar Maksum dah tekan pam toilet, Ica lap balik air mata, Ica pun dia tidur. Lepas tu bila kita nak keluar, Ica tutup pintu, Ica cakap dengan dia, aku dah tak duduk rumah ni, kau duduklah rumah ni. Cuma minta tolong satu je, kalau orang lain masuk, kau jangan kacau, kesian kat orang. Kau jaga rumah ni baik-baik. Lepas tu Ica keluar. Ica macam, Ica tahan tu Ica sedih. Tapi itulah perasaan Ica. Cuma so untuk cerita dekat studio pertama tu, itu je kisah sedih. Cuma Ica sangka kisah seram Ica cuma ada dekat studio tu je. Tak sangka benda tu melirik. Komen nak kita sambung part tu nanti. Actually kita orang nak cerita sekarang, tapi kalau tengok pada time dekat situ memang dah terlampau panjang. So kita akan bawakan cerita ni ke episod seterusnya. So episod seterusnya ni Maksum lebih. So sebenarnya kalau kata gangguan yang dekat studio pertama tu korang rasa macam oh ini gangguan dia. Tapi yang dekat sini, yang mana korang cerita push Ica untuk cerita, Ica tak nak, kat sini dia lagi dahsyat. Sebab dia bukan kacau kita je, tapi dia more tu Cekidot. dia more tu barang-barang semua dia berusik. So Syah ada apa pasir kat toilet. takutlah. Tak payahlah cerita. Kenapa? Engkau je. Sebenarnya benda tu banyak jadi kat Maksum lah. Sebab mungkin cara kebal agaknya dia kacau Maksum pula. Tiba-tiba ada pasir dekat toilet. Tak apa, tu nanti kita cerita. So balcony. So kalau korang nak tahu cerita tu, korang kena tunggu ke part seterusnya, okay? Sebab cerita ni memang panjang. Komen nak. Dia akan bercantum. Kalau korang nak, korang komen kat bawah, okay? Kalau tak nak, tubah. Okay, so guys, jangan lupa follow Instagram kita orang semua di bawah. Korang kalau ada konten-konten menarik, korang boleh komen kat bawah. So pada korang yang masih lagi belum subscribe Cekidot Channel, korang boleh subscribe dan tekan button kat bawah ni. Dan jangan lupa klik dalam button untuk dapat notification video-video baru kami. So guys, minta tolong korang tekan notification banyak kali. Lepas tu tekan button merah kat tepi ni dalam masa 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1.